أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ini suratun Nahli ayat 36. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkenaan kita baca di malam ni, yaitu menceritakan berkenaan ialah mereka-mereka yang mentuhmahkan ataupun yang menyangkakan berkenaan adalah seseorang itu menyalahi daripada sunnah dan menyalahi daripada Al-Quran. Seperti mana yakni mereka itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji pada syarak. Gitu. Maka di sini setengah daripadanya seperti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seperti mana yang ayat saya baca tadi. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, dan sesungguhnya telah membangkitlah oleh kami fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat itu akan rasul. Yang ini mana kata rasul ni kita telah maklum bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membangkit akan dia, yakni yang mentabah akan dia jadi rasul. Tapi jadi bangkitkan Rasul itu ani'budullaha, supaya beribadatlah olehmu akan Allah Ta'ala. Jadi mana kata supaya beribadatlah oleh kamu semua ni, jadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat bagaimana? Jadi dengan menjauhkan daripada segala larangannya dan menunaikan daripada segala suruhan. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kamu ikutkan tauhid. Jadi mana kata di hari ini mereka-mereka yang jahil dan mereka-mereka yang tak pandai mengatakan orang ni tauhid, mengatakan ialah pemimpin ni tauhid, mengatakan yang ni satu puak ni ialah tauhid gitu. Kita tengok tauhid ni adakah betul dengan sangkaan kita ataupun tuhmah kita itu. Kadang-kadangnya kita tuhmah itu tak membetuli wakil, jadi tak membetuli dengan diri perkara. Kadang-kadang kita sangka itu seperti disangkakan ialah perbuatan-perbuatan, ialah seperti mengatakan ialah ulama usul ialah tengah daripadanya, dan seperti mengatakan ialah mereka-mereka yang mengerjakan, yakni yang tidak membetuli dengan apa kehendak diri seseorang itu adalah tak membetuli dengan syarak. Adakah betul? Kita tengok. Jadi saya nak cerita sikit berkenaan dengan tauhid. Jadi tauhid ni kalau kita kira daripada asal lagi, seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Berkenaan dengan Ashabul Kahfi ni, iaitu seorang raja
yang adil di masa tu, daripada masa Ashabul Kahfi asalnya. Tetapi terbaliklah, mana kata ialah dia tu raja yang adil, terbalik jadi mana kata raja yang zalim, itu terbalik jadi Tagut. Itu dah bagi Tagut. Setara mana Tagut? Mana kata kita nak samakan, kita nak buat bandingan di antara raja yang Tagut di masa tu, adakah raja yang Tagut di masa kita ni kita nak sama tu, adakah betul? Ni kebanyakan bahasanya tak betul. Jadi kadang-kadang kita seka aja kata betul. Supaya kita kata juga ulama usul itu adakah yang seperti mana yang kita sengka, seperti mana yang kita tuhmah, adakah ulama usul itu betul ataupun tidak. Ini kita tahu. Nah, saya nak cerita dengan cara ringkasnya. Kalau nak cerita panjang, kalau cerita panjang tu, nah kita tengok di dalam Jauharul Marhub, kitab namanya. Nah, jadi mana kata ialah apabila, dia mana kata seorang raja yang bernama Dicyanus. Dicyanus ni seorang raja yang baik di masa tu, yang adil di masa tu. Jadi mana kata sedangkan mana kata ialah tengah daripada di kalangan ulama-ulama mereka itu, yakni beribadat. Ada yang beribadat dengan bulan, ada dengan matahari, ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beribadat dengan yakni berhala, ada beribadat dengan bintang, ada beribadat dengan api. Tapi apabila ditabalkan ataupun apabila diberikan kelebihan kepada Dicyanus, yakni diberikan yakni mahkota yang cantik. Mana mahkota ni dia ada biasa saya, mana raja-raja yang lain yang sebelum daripadanya pakai mahkota tu. Tak biasa lagi. Jadi mana kata dialah yang pertama. Apabila dia pakai mahkota, maka di situlah terlintas di hati dia, yakni mana kata rakyat aku ni baik, aku pun jadi seorang yang baik, aku nak jadikan satu. Jadi mana kata satu agama. Ni kata Ashabul Kahfi, matilah nak jadi satu agama. Nah, apa kalau nak jadikan satu agama? Dia fikir. Jadi dia panggilkan pada hari esok, dia panggilkan pembesar-pembesarnya dia daripada agama masing-masing. Mari, ya ini. Jadi mana kata saya tengok rakyat saya pun baik, saya pun berbudi pekerti dengan baik, maka saya nak jadikan satu agama. Tapi satu agama wajtani buttaru. Mana kata ialah dia ni, apabila jadikan satu agama, maka saya nak suruh kamu semua, yang di mana kata di kalangan hak tua-tua ni, hak pemimpin-pemimpin bagian agama masing-masing itu, yang sujud kepada aku dan sekalian, yang ni mana kata rakyat. Dia kata gitu. Jadi siapa-siapa tak mengaku, hak nu mengaku, mana boleh kita sujud dengan api. Hak mana hak ni sujud dengan bulan, hak ni sujud dengan bintang, mana boleh. Hak ni sujud dengan Tuhan, mana boleh nak sujud macam ni. Tapi hak lain, dia menghukumkan ia bahwasanya dia kata sekiranya jikalau siapa mana engkarkan daripada perbuatan aku, daripada suruhan aku ini, dihukumkan pancung. Kalau hukum pancung ni, maka di situlah setengah daripadanya Ashabul Kahfi ni lari di situ, bunuh diri, tak tahu dicari. Itulah cerita Ashabul Kahfi asalnya. Gitu. Inilah raja yang Tagut. Setengah daripada ditakwil akan dia oleh tuan guru, tengah daripadanya dicerita ini berkenaan dengan raja Tagut itu. Maka di sini kita duk kata, mana kata setengah apa dia mengatakan raja ni raja Tagut, raja ni raja jahat. Kita kata contohnya, maka adakah kena? Satu lagi kita kata ni apa dia ni, dia panggil a'immatun mudillin, imam-imam ataupun pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, adakah kena? Kita kata ni. Yang ni dalam Sahih Tirmizi, yang ni juzuk yang ke-15 pada muka surat 164. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Tengok. Bahawasanya aku takut di atas umatku ni, yakni adalah di atas seseorang itu, di atas umatku tu, iaitu
imam-imam yang menyesat akan dia. Sesat bagaimana? Yakni sesat ni bukan kata semata-mata sesat biasa. Yakni sesat ni sesat pada akidah, sesat pada hukum-hukum syarak. Dia hukum syarak ni dia ada dua. Kita kena ingat. Satu, syarak daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Al-Quran. Yang kedua, syarak juga dia panggil syarak daripada Nabi. Yang ni mana kata syarak daripada Nabi iaitu hadis. Dia panggil syarak hakiki dengan syarak majazi. Syarak hakiki itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yakni perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan syarak majazi itu iaitu mana kata iaitu hadis. Itu setengah daripadanya. Kita kena tahu. Dan lagi ialah tengah bahawasanya disebut akan dia di dalam ialah al-muraqi al-ubudiyah. Dan Sahifah 7 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun pula. Bahawanya setakut-takut aku, yakni di atas mana kata di atas umatku. Tiada aku takut, yakni tiada aku takut di atas umatku malaikat a'immatul mudillun. Yakni mana kata imam-imam yang menyesat akan dia. Rawahul Imamul Ahmad wa Tabrani an Abi Darda radhiyallahu. Jadi mana kata ialah tengah daripadanya, mana kata tiada aku takut daripada segala umatku malaikat. Inilah perkara yang aku takut sekali, iaitu adalah imam-imam yang menyesat. Imam-imam yang sesat ni kalau zaman dulu dah, di zaman dulu, zaman sekarang ni tak ada sampai begitu. Siapa zaman dulu ke? Zaman dulu kalau siapa-siapa mengatakan Quran itu baru, dihukumkan pancung satu. Lepas tu orang lain pula naik. Mari kita kata apabila siapa-siapa berkatakan ialah Quran itu qadim, mana dihukum pancung juga. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menghukumkan di atas seseorang itu, nak kita kena jaga. Dan kita nak kata ini ulama usul, ini a'immatul mudillun, yani ataupun mudillin, gitu tengah daripada gitu. Jangan kita kata gitu sampai begitu. Kita ni orang panggil satu, kita nak kata kita selidik betul-betul sungguh satu. Yang kedua, kita nak kata sengko jahat gitu, dia panggil tuhmah. Kadang-kadangnya ada juga kan, dalam satu dalam kitab-kitab yang apa dia ni, seperti kita kata kitab-kitab tasawuf. Kita jangan tuhmah, wala dia mana kata dia seseorang itu mengerjakan benda-benda jahat. Kita tahu dia ni mengejar jahat, tapi apabila kita tak zuhir di depan mata kita, maka kita tak boleh mengatakan dia. Siapa juga kita kata kita jadi saksi zina. Kita kata contohnya orang tu berzina, pakai spek macam saya pakai ni. Pergi tengok dia duk berzina, nampak betul-betul berzina. Tapi maka apabila didakwakan ialah saya ni tengok, lihat benda mana kata dia berzina dengan spek ni, maka dinafi akan dia ataupun dirat akan dia, tak boleh, ni tak betul. Oleh qadi, itu setengah daripada hukum. Gitu. Tengok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, faqala ulama usul. Kita dengar di sini. Nabi kata, baca elok ni, kita baca ni. Dia baca dia ni pelik sikit. Ana min ghairi dajjal. Kalau kita kira aku daripada ketidakkan dajjal. Apa makna? Yani mana kata ana akhwafu alaikum. Dia kena baca gitu. Dia kena min tu dia takluk di belakang. Gitu. Yani aku terlebih takut atas kamu. Gitu. Ana
akhwafu alaikum, aku terlebih takut di atas kamu. Dia kata min ghairi dajjal, yakni daripada yakni min ghairi dajjal, yakni minad dajjal. Yakni daripada dajjal, yakni akan seseorang daripada laki-laki yang ditasbihkan dengan dajjal. Gitu. Mana kata ditasbihkan dengan dajjal ni? Nah, Allah Ta'ala kata, Nabi kata bahawasanya aku takut di atas kamu ni orang yang ditasbihkan siapa dajjal. Dajjal tu siapa dia? Pakina maka bertanya oleh oleh sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia tu? Gitu. Mudah-mudahnya kita cakap dengan ringkas. Faqala, maka berkatalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama usuk. Jadi ulama usuk ni mana kata ditasbihkan ialah ulama usuk itu seperti dajjal. Gitu. Dia dajjal ni kalau kita kira, nah, apa dia ni? Dia dajjal ni, dia dajjal ni ialah akhwafukum minad dajjal. Yang ni aku terlebih takut daripada dajjal. Dia kata gitu. Dajjal tu siapa dia? Maka iaitu ulama usuk. Nah, siapa? Dia dajjal ni kalau kita kira asal jadi makna dajjal tu ialah makna kata pendusta ataupun yang menolakkan kebenaran. Dajjal dalam bahasa Arab, yang ni mana kita kata dia tu dajjala. Jadi berartinya, yang ni dajjala ni menolak lah, ataupun menolak ataupun menutup orang yang dusta, ataupun kita kata dia menutupkan pintu kebenaran. Itu apa dia panggil dajjal juga. Ataupun orang yang dusta dinamakan dajjal juga. Karena menurut mana kata menutupkan kebenaran dengan ayat ni dan kebatilan. Mana kita kata akan batil. Mana kita kata kebenaran tu dia tutup tu tak nampak, tak tahu. Gitu. Jadi mana kata hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jagalah dia dajjal ni. Ada orang mengatakan dajjal tu usung apa dia ni, usung baku lah, piku baku lah. Lepas tu dajjal tu hak ni hak masuk neraka dia bubuh ke syurga dia. Hak mana kata ahli-ahli syurga tu dia bubuh dalam neraka dia. Itu wallahu alam lah. Tapi kalau mengikut daripada dalam ta'rif daripada tu, katakan dajjal itu bukan dia apa dia ni, bukan dia, mana kata bukan dia manusia, bukan siapa binatang begitu dah. Dia dajjal ni jadi manusia jugalah, manusia yang suka menutupkan kebenaran, yakni manusia yang suka menutupkan kebaikan dan menzuhirkan kejahatan. Itu dia panggil dajjal. Menzuhirkan kejahatan, menzuhirkan yakni mana kata benda-benda yang dilarang, itu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu dia panggil dajjal. Kita tengok ni. Dan satu hadis lagi, kita baca sikit lagi hadis. Nah, dalam ialah daripada hadis Habib Jumrah, dalam Mukhtasar Habib Jumrah, dia kata ani an Abdillah bin Umar bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan ibadi. Dia kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengqabadkan yakni orang-orang yang berilmu tu akan sebagai yakni mana kata mencabutkan daripada hamba-Nya. Mana kita kata contohnya, nah, ambil orang ada ilmu ni beritahu kat lain. Gitu, intizaan yakni akan sebagai cabut. Yang tazi'un, yakni mencabut ia Allah Taala akan orang ilmu minan ibadi daripada hamba. Jadi mana kata Tuhan cabutkan kita ni daripada tu? Dah, dia tak cabut gitu. Macam kita kata kita duduk kawasan ni, nah, ada orang berilmu, lepas tu Tuhan dia cabut bang kita kat lain. Dah, bukan gitu.
Macam kita kata contohnya tempat ni, ada ramai-ramai kita ni berbanyakkan munafik, fasik, mujrimin apa. Tuhan tak cabut gitu. Tuhan tak cabut kata orang ni pindahlah mu duduk tempat lain. Orang ni pindahlah pun duduk tempat lain. Tak gitu, tak bukan gitu. Tapi dia kata gini, walakin ia qabitul ilma. Yani tetapinya yakni maqabat dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan orang yang ilmu tu biqabtil ulama. Yani maqabatkan ia Allah akan ilmu itu dengan diqabatkan ulama. Yani mana kata dengan yani Allah Taala mempermatikan, yani Allah Taala ambil nyawa dia. Mana kata ulama tadi ni, nah Allah Taala ambilkan nyawa dia seorang. Ambil nyawa dia seorang. Jadi tak ada lah. Tengok ustaz-ustaz pun tua-tua pakai tongkatnya kan. Kita kata tengok tua-tua orang tak tahu, tak ada ustaz mati. Cuma kita tengok baru ni berlaku di Indonesia tu ramainya ustaz-ustaz mati dalam masa Covid ni. Gitu. Tak kalau gitu biqabdil ulama hatta iza lam yabqa aliman. Hingga tidak adalah, tidak kekal. Yang mana kata tidak adalah orang-orang yang alim, tak ada. Orang yang pandai, orang yang kita nak boleh belajar, orang yang kita nak boleh dia dengar tazkirah dia, dengar kuliah dia, tak ada. Tata kalau gitu ittaqizil nasa. Yang ini menjadilah ia akan manusia itu ruusan juhalan. Yang ini akan ketua-ketua yang jahil. Ketua-ketua yang jahil ni kita takut. Satunya pemimpin yang jahil pun ada juga gitu. Ataupun kita kata contohnya imam-imam yang jahil pun ada juga kita kata. Kadang-kadang imam yang jahil tu susah juga kita. Tu. Mana pas'alu, maka bertanyalah oleh mereka itu manusia. Ditanya, macam kita kata contohnya ru'usan juhala ni, kita kata jadi contohnya jadi qadi, jadi mufti, jadi ustaz, yang ni orang jahil-jahil. Ada kali zaman kita ni? Tak ada lagi kan. Dilantikkan orang jahil, dilantikkan qadi tu orang jahil, dilantikkan mufti tu orang jahil. Tak ada, itu penipu kalau cerita pun. Tapi pasal hak duk kata ke qadi tu orang tak pakai tu kata ke orang tu tak boleh. Tengok. Bab tu bi ghairi ilmin, maka mempertualah ialah setengah daripada ru'asa tadi. Imam-imam tadi kita kata contohnya. Orang-orang yang pandai tadi, orang yang jadi ketua, orang yang jadi pemimpin tadi, yakni bi ghairi ilmin, dengan tidak ilmu. Kalau mana kata kita petua dengan tak ada ilmu ni, dia ni petua semua kan tak ni tak betul Fadallu wa adallu, maka sesat dah ia dan menyesatkan orang lain. Mana kita kata sesat diri dia sendiri dan menyesatkan orang lain. Itu tak betul. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, kalau kita hari ni kita jangan duduk kata benda-benda tak baik itu kita lemparkan. Jadi makna kata kita duduk lemparkan, duduk memfitnahkan orang, tumohkan orang, itu adalah tak baik. Adalah disyarak akan dia ataupun disuruh akan dia dengan kita dia melarang akan kita tak dikata gitu. Yang ni kata perkataan itu adalah keji pada syarak. Kerana kita mana kata mengkeji seseorang, keji mufti, keji qadi, keji ulama-ulama, maka tak boleh orang panggil kita tu seolah-olahnya kita menyesatkan diri kita dan juga sesatkan orang lain. Wan iyazabillah. Maka di sini setengah daripadanya dengan saya panjang, tidak memanjangkan masa lagi. Jikalau sekiranya ada salah dan tersilap dan terkasar tu minta maaf belaka. Seperti mana Nabi kata, an insanu la yakhlu anil khata' iwan nisyan atau kama qala. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.